Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم تمنا بالخير اللهم تمنا بالخير اللهم تمنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, tamunya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Ta'ala pada malam ini, tuan-tuan. Pada kita dah memasuki malam yang kalau ikutkan 11 Syawal lah pada malam ni, bersamaan dengan 22 Mei. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama dalam siri kuliah kita, tuan-tuan, pada malam ini, tuan-tuan. Dan insyaAllah tuan-tuan boleh cek dulu. Tak dengar suara Okey, kalau tuan-tuan dengar suara saya, boleh respon sikit dekat dalam ruangan komen, tuan-tuan. Kalau sekiranya okey. Ya, pada Ustaz Amri ada bersama-sama dengan kita, Ustaz. Boleh komen sikit kalau sekiranya dah dengar suara. Okey. Okey, alhamdulillah, dengar jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Salma Izzati. Alhamdulillah, pada malam ini kita pada malam 10 Syawal atau pada malam 11 Syawal. Alhamdulillah pada 22 Mei kita dapat bersama-sama untuk kesekian kali lah, tuan-tuan. Setelah kita dalam bulan Ramadan itu kita bersiaran pada siang hari. Minggu lepas kita off untuk kita sama-sama menyambut Aidilfitri, Aidil Mubarak. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam siri Sembang Santai Falak dalam buku Muhtasim Falak, insya-Allah. Dan tuan-tuan, terima kasih banyak kepada Bahagian Falak dan semua alamat Jabatan Mufti Negeri Sembilan atas komitmen dan juga konsisten mereka undang mengadakan program-program kuliah secara atas talian ini. Dan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita, dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan guru yang akan mengikuti sembang santai kita lepas ini dalam FB secara rakaman. Dan tuan-tuan, pertama-tamanya saya rasa bolehlah, kalau tak rasa tak terlalu lambat lagi lah untuk saya mengucapkan juga selamat Hari Raya Aidilfitri, maafkan batin kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat dekat ataupun jauh, yang sihat ataupun kurang sihat. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan ketidaksihatan. Dan alhamdulillah saya juga nak minta supaya kita doakanlah keselamatan negara kita dan seluruh dunia, insya-Allah, untuk Allah Ta'ala selamatkan, lindungi kita daripada wabak COVID-19 ini yang dalam konteks kita di Malaysia ni makin hari semakin teruk. Dan kami di Ipoh ni dah masuk PKPD. Dan kita doakan jugalah pada sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di semenanjung di sebelah Gaza itu, katanya dah ada perjanjian atau gencatan senjata, tapi di sebelah tepi barat ataupun di sebelah Baitul Maqdis tu nampaknya masih ada lagi siri-siri serangan-serangan ataupun peperangan-peperangan yang berlaku. Kita doakan moga-moga sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang berada di Palestin, Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka untuk terus mempertahankan Baitul Maqdis, mempertahankan ataupun menaikkan syiar Islam, mempertahankan maruah Islam, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini, okey, sebelum saya masuk dalam perbincangan kita pada malam ini, seperti mana yang telah pun diwawarkan oleh para penceramah dan juga tuan-tuan yang komitmen ataupun konsisten mengikuti program-program falak yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti maupun NGO-NGO, persatuan-persatuan dan sebagainya, sudah pasti tahu bahawa insya-Allah pada 26 Mei ni, pada hari Rabu sebelah malam insya-Allah bersamaan dengan 15 Syawal,
kita akan dapat melihat salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu gerhana bulan. Gerhana bulan dalam konteks kita di Malaysia ni ada dua lah. Satu bahagian akan dapat gerhana bulan penuh kebanyakannya, dan sebahagian lagi akan dapat gerhana bulan separa. Kalau kami di Perak ni dapat dua. Kalau di Ipoh akan dapat gerhana bulan penuh. Kalau di sebelah utara dan ke sebelah barat sikit, macam di Taiping, Bagan Serai, di Batu Hilang, Pantai Pasir Panjang sana tu, akan melihat fasa fasa gerhana bulan separa. Baik. Tapi seperti mana yang telah diwawarkanlah oleh penceramah-penceramah kita sebelum ini, dan juga dalam infografik yang telah pun tersebar luas, oleh kerana dia berlaku dekat waktu maghrib ataupun ketika waktu maghrib, ketika mana fasa kemuncak itu, bulan berada di bawah ufuk ataupun hampir-hampir dekat ufuk ataupun lokasi yang baru nak terbit lah. Kalau konteks kita di Semenanjung Malaysia ni, tapi kalau di Sabah Sarawak tu nampaknya dia punya suasana yang lebih baik lah. Mereka dapat melihat fasa waktu kemuncak gerhana itu. Dan insyaAllah tuan-tuan jangan lupa untuk kita solat sunat gerhana sempena dengan peristiwa gerhana bulan penuh ini. Boleh kita lakukan secara berjemaah di rumah ataupun di surau kalau sekiranya ada SOP menggunakan. Kalau sekiranya tak mampu tuan-tuan boleh laksanakan secara bersendirian. Dan insyaAllah pada 28 Mei pula kita akan sama-sama dapat mengambil kesempatan bagi kita ukur arah kiblat. Walaupun tajuk pada malam ni tentang arah kiblat, tapi mungkin tak sempatlah kita nak bincang tentang Istiwa Azam nanti insyaAllah pada 28 Mei 5.16 petang. Seperti mana biasalah tuan-tuan boleh tengok dalam internet, boleh tengok dalam video, dalam Facebook dan sebagainya, ada jabatan-jabatan mufti yang akan mewawarkan perkara itu insyaAllah. Baik tuan-tuan, pada malam ini insyaAllah kita akan menyambung kembali perbahasan kita dalam Mukhtasar Mufalak ini. Dan insyaAllah kita masuk pada siri yang ke-14 dalam tajuk yang baru, iaitu berkaitan dengan arah kiblat. Berkaitan dengan arah kiblat, dan tuan-tuan yang ada buku boleh lihat pada halaman 81. Lihat pada halaman 81, kita masuk dalam tajuk baru, itu penentuan arah kiblat. Penentuan arah kiblat. Baik, tuan-tuan masuk dalam bab yang ketiga dah ni insyaAllah tuan-tuan. Saya rasa dalam penentuan arah kiblat ni mungkin tak banyak siri lah, mungkin 3 ataupun 4 siri, tengok macam mana. Kalau dia nak kena hurai panjang, mungkin ada 4 ataupun 5 siri lah. Kalau sekiranya kita hurai pendek-pendek saja kan, mungkin 3 ataupun 4 siri saja insyaAllah. Baik, jadi sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa kita sandarkan dulu perbincangan kita ini kepada ayat suci Al-Quran tuan-tuan, yang berkait rapat juga dengan tajuk kita pada malam ini dan juga dalam situasi kita di Baitul Maqdis pada hari ini, iaitu firman Allah Subhanahu Taala merujuk kepada suratul Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, ayat ini ada juga kami salin balik dalam buku Mukhtasar ni pada halaman 8, pada halaman yang kalau tuan-tuan boleh lihat pada halaman 86, pada halaman 86. Baik, di mana Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menengadah ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita mukadimahkan perbincangan kita pada malam ni kepada petikan daripada suratul Baqarah ayat 144. Satu ayat yang saya rasa relevan untuk kita kaitkan dalam perbincangan kita berkaitan dengan kiblat pada malam ini dan juga situasi sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin.
Ayat ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat tersebut ni, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dirakamkan melihat, menengadah ke langit ketika itu. Dalam bab tafsir menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah macam menunggu-nunggu turunnya wahyu daripada langit. Disebut maknanya seolah-olahnya menggambarkan suasana Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu menunggu-nunggu satu perintah ataupun suatu wahyu yang turun. Untuk apa? Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menghadap ke arah Kaabah. Di mana tuan-tuan, saya nak kongsikan pada malam ini berdasarkan kepada tafsir yang saya nak kongsikan, tuan-tuan, tafsir yang cukup baik yang telah diterbitkan oleh pihak JAKIM, tafsir Pedoman Muttaqin. Yang ini, tuan-tuan, yang telah disusun oleh almarhum Dr. Abdul Hayy bin Abdul Syukur. Tafsir yang sangat menarik, tuan-tuan. Bagaimana beliau mencatatkan dalam tafsir ini sejarah tentang arah kiblat ini ada 3 pandangan. Ada 3 pandangan. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam beberapa tafsir yang lain. Yang pertama iaitu arah kiblat pertama ini dalam pandangan yang dikemukakan oleh almarhum Dr. Hayy Abdul Syukur dalam tafsir Pedoman Muttaqin ini. Itu arah kiblat yang ini pandangan pertama, tuan-tuan. Pandangan pertama, arah kiblat menghadap ke arah Baitullah dan sekaligus ke arah Baitul Maqdis. Maknanya pada awal-awal di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat bersama-sama dengan para sahabat Nabi ketika itu, mereka solat ketika itu dengan menghadap ke arah Baitullah dan juga ke arah Baitul Maqdis. Macam mana ini berlaku? Kerana Nabi SAW duduk ataupun solat di sudut Kaabah itu, yang sudut Kaabah itu di antara Hajarul Aswad dan juga rukun ataupun rukun Yamani. Dan ketika itu, tuan-tuan, arah yang dihadap itu adalah arah yang samalah. Mana Nabi SAW menghadap ke arah Kaabah yang berada di hadapan Nabi. Dalam masa yang sama juga menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, barulah ketika itu perintah untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis itu secara orang kata apa, total, secara mutlak ketika itu. Nabi SAW berada di Madinah, maka ketika itu Nabi SAW diarah untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan kemudian bila turunnya ayat ini barulah Nabi SAW pusing balik ke arah Kaabah. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dalam tafsir ini menunjukkan bahawa kewajipan solat ketika mana mula-mula difardukan itu, kiblat itu menghadap ke arah Kaabah. Ini menghadap ke arah Kaabah. Ini pandangan yang kedua, iaitu Nabi SAW ketika mana mula-mula solat, maka Nabi SAW solat ke arah Kaabah terlebih dahulu. Dan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, barulah Nabi SAW juga para sahabat ketika itu diarahkan untuk semayang solat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama lebih kurang dalam 16 ataupun 17 bulan. 16 hingga 17 bulan, dan selepas pada 16 hingga 17 bulan itu barulah turunnya wahyu untuk tukar balik arah kiblat ke arah Kaabah. Dan ini dalam pandangan Ibnu Abdul Bar menyatakan bahawa ini adalah yang paling sahih pada pandangan beliau. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, tuan-tuan, arah kiblat mula-mula seperti mana yang kita biasa dengar, iaitu mula-mula Baitul Maqdis. Itu ketika Nabi SAW diperintahkan dan umat Islam diperintahkan untuk solat, maka ketika itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Itu selama ketika mana di Mekah dalam tempoh 13 tahun, dan kemudian selepas peristiwa hijrah itu pun masih lagi Nabi SAW juga para sahabat sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam sekitar 16 hingga 17 bulan. Selepas daripada itu barulah turunnya wahyu, Nabi SAW pusing balik ataupun diarahkan untuk menghadap ke arah Kaabah. Dan ini antaranya, tuan-tuan, pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Dr. Hayy Abdul Syukur. Ada 3 pandangan berkaitan dengan asal ataupun sejarah arah kiblat. Yang menariknya, tuan-tuan, di dalam ayat ini, kita potong sikit lah, kalau ikutkan huraiannya panjang lagi ni, tak apalah, tuan-tuan. Okey, kalau kita tengok dalam ayat ini, di mana Allah Ta'ala menyuruh
ketika itu baginda Nabi SAW falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, untuk pusing ataupun berpaling ke arah kiblat yang Nabi SAW sukai, iaitu ke arah Kaabah. Ini pun ada huraian para ulama membincangkan tentang hari ini. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada maka palinglah ke arah wajahmu itu ke arahnya. Kerana tuan-tuan, dalam konteks hadis ini, konteks ayat ini tuan-tuan, nanti kita akan bincang, dia berlaku ketika mana Nabi SAW berada di perkampungan Bani Salamah di luar daripada Madinah. Maka dalam ayat ini nak confirmkan bahawa pertukaran kiblat itu bukan sementara, tapi dia pertukaran buat selama-lamanya. Maka wahaitsuma kuntum, di mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya, ke arah Kaabah itu. Baik. Dan yang ini tuan-tuan, yang menarik, wa innal ladzina utul kitab, dan bagi orang-orang, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, iaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara, terutama orang-orang Yahudi, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka ini sebenar-benarnya sangat-sangat tahu bahawa perintah untuk menghadap ke arah Kaabah itu adalah daripada Rabb, daripada Tuhan. Kenapa? Maka dalam tafsir Mutakin ini menyatakan bahawa kerana perkara ini telah pun dicatatkan di dalam kitab Taurah sebenarnya, iaitu disebutkan bahawa bagaimana Nabi akhir zaman itu akan solat ataupun akan mempunyai qiblataini, akan mempunyai dua kiblat. Maka dalam kitab Taurah telah pun memberitahu kepada ahli kitab bahawa perkara berkaitan dengan Nabi yang akan turun di akhir zaman ini, dia akan solat menghadap ke arah dua kiblat, seperti mana yang kita bincangkan tadi, iaitu Baitul Maqdis dan juga Kaabah. Jadi tuan-tuan, nak tunjukkan di sini bahawa betapa orang-orang Yahudi ini dalam konteks sejarah maupun dalam konteks masa kini tuan-tuan, pertama merujuk kepada Yahudi Zionis Israel lah, yang mereka ini bukan sahaja yang Allah Ta'ala telah butakan mata, hati mereka, telinga mereka daripada mendengar perkara yang hak, bahkan mereka ini dalam sejarah pun merujuk kepada kisah mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mereka sanggup membohongi Nabi. Maka dalam konteks pada hari ini tuan-tuan, tidak heranlah bagaimana apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di Baitul Maqdis pada hari ini. Baru saja mereka melakukan perjanjian gencatan senjata, dalam masa beberapa jam mereka serang balik umat Islam. Jadi perkara ini satu benda yang Allah Ta'ala telah terangkan dalam Al-Quran tentang sikap mereka ini, yang walaupun mereka ini telah tahu tentang kebenaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam Quran apa? Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal anak-anak mereka, tetapi mereka tetap juga menyalahi ataupun tidak menerima baginda Nabi SAW. Kerana apa? Kerana sikap sombong mereka itu. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Jadi dalam konteks perbincangan berkaitan dengan ayat ini, dia membincangkan tentang persoalan kiblat, iaitu kiblat yang macam yang kita bincangkan tadi, ada tiga pandangan. Ala kulli hal, tiga-tiga pandangan tersebut menyatakan bahawa kiblat kita ni ada dua. Yang pertama adalah Baitul Maqdis, yang kedua adalah Kaabah. Dulu umat Islam pernah menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan pada hari ini Allah Ta'ala telah tukar arah kiblat itu daripada Baitul Maqdis ke arah Kaabah. Dan di sinilah menunjukkan kepada kita bahawa Baitul Maqdis selama-lamanya itu adalah salah satu daripada tempat suci bagi umat Islam. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa kita tidak perlu musafir kecuali untuk berziarah ataupun memasuki ataupun bersolat di tiga buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Baik, itu sedikit sebanyaklah tentang juga berkaitan dengan isu semasa lah tuan-tuan, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, kita pergi kepada perbahasan yang kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan arah kiblat, insyaAllah ya. Baik, okey.
Belum masuk lagi tuan. Belum masuk lagi. Kita masuk dulu kepada mukadimah juga ni, tak masuk lagi dalam perbincangan kita. Jadi hukum belajar ilmu menentukan arah kiblat ini tuan-tuan saya petik daripada beberapa kitab, antaranya kitab Bughyatul Tullab dan juga kitab Natijatul Umur. Dalam kitab Bughyatul Tullab menyatakan bahawa Syekh Daud Abdullah Fatani menyatakan bahawa hukum tuan-tuan belajar ilmu menentukan arah kiblat. Seperti mana yang kita nak bincangkan nanti bahawa kiblat ini adalah merupakan syarat daripada solat. Solat adalah wajib, maka penentuan arah kiblat itu adalah merupakan syarat daripada pelaksanaan ibadah solat. Maka kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Bughyatul Tullab, wajib bagi orang yang hendak musafir belajar menentukan kiblat. Maknanya kalau seorang itu, ini mungkin kalau kita bincang dalam konteks masyarakat ketika itu, wajib bagi orang yang hendak bermusafir belajar menentukan kiblat. Maknanya ketika mana seorang itu nak bermusafir, dia wajib belajar tentang bagaimana nak menentukan arah kiblat. Fardu ain jika tiada siapa pun di kalangan kumpulan musafir itu yang tahu tentang kaedah penentuan kiblat. Maknanya dalam satu kumpulan itu tak ada siapa pun yang mahir ataupun yang mengetahui yang boleh menentukan arah kiblat, maka ketika itu jadi fardu ain. Namun jika dalam kumpulan yang sudah mereka mengetahuinya, maka hukumnya fardu kifayah. Kalau sekiranya dah ada orang dalam tu yang boleh diharapkan, yang dia boleh dipercayai bahawa dia boleh menentukan arah kiblat, maka ketika itu hukumnya dia jadi longgar sikit kepada fardu kifayah. Begitu juga dalam sebuah negara, kampung atau bandar, wajib kifayah untuk menyediakan seorang yang mahir dalam menentukan hal ini. Masya Allah tuan. Maknanya sahabat-sahabat kita yang dia ada di Jabatan Mufti, sahabat-sahabat kita yang tolong mengukur arah kiblat di rumah-rumah dan sebagainya, insya-Allah moga-moga kita termasuklah dalam orang yang disebutkan oleh Syekh Daud Batani ini, iaitu orang yang melaksanakan wajib kifai ataupun fardu kifayah. Maknanya kita yang belajar tentang menentukan arah kiblat ini bukan sesuatu yang sia-sia, tapi kita telah melaksanakan satu ketentuan fardu kifayah, iaitu bila kita melaksanakannya maka orang lain akan terangkat taklif di atas mereka. Itu kata Syekh Daud Batani dalam kitab Bughyatul Tullab. Dan lagi tuan-tuan, Syekh Tahir Jalaluddin dalam kitab Natijatul Umur mengambil fatwa ataupun apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dan Hasyiah Al-Idah, katakan bahawa jadi fardu ain mempelajari dalil-dalil kiblat atas orang yang berkehendak berlayar pada pelayarannya. Maksudnya lebih kurang sama tuan-tuan dengan Syekh Daud Batani sebutkan, orang yang nak bermusafir, orang yang nak berlayar, maka jadi fardu ain. Kalau dia dah tahu dia tidak mahir ataupun tak tahu nak menentukan arah kiblat, tetapi dia tetap juga berlayar, maka haram atasnya berlayar. Dan tidaklah harus baginya mengqasar sembahyang. Masya-Allah tuan-tuan. Ini hukumnya kalau tengok dalam ni, masya-Allah, boleh tahan beratnya. Maknanya haram atasnya nak bermusafir, nak berlayar tu, tambah plus lagi bahawa tidak harus pasal dikira musafir yang maksiat. Ya, maka ketika itu tidak harus dimengqasar sembahyangnya ketika itu dalam pelayaran. Masya-Allah tuan-tuan. Moga-moga tuan-tuan yang kita bincangkan dalam konteks masyarakat ketika itu, mungkin dalam konteks pada hari ini hukumnya mungkin jadi sedikit ringan lah, kerana dalam konteks kita pada hari ini kita bermusafir daripada utara ke selatan, daripada timur ke barat. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan, kita ada RNR surau yang telah diselenggara dengan baiklah oleh Lebuhraya dan sebagainya, dan juga masjid dan surau yang banyak di kiri kanan jalan dan sebagainya. Jadi hukumnya mungkin dia lebih longgar sikit lah berbanding dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab. Ala kulli hal tuan-tuan, nak nyebutkan di sini bahawa betapa beratnya hukum belajar kiblat ataupun betapa pentingnya belajar kiblat, belajar menentukan arah kiblat itu, sehingga ada ulama menyatakan dia sehingga mencapai tahap fardu ain. Bahkan dalam konteks dalam sebuah negara tuan-tuan, dia perlu ada, wajib ada orang yang menentukan arah kiblat ini. Maknanya tuan-tuan yang bersama-sama dengan jabatan-jabatan mufti yang sentiasa ikut program-program berkaitan dengan kursus ataupun bengkel penentuan arah kiblat, sahabat-sahabat macam ni ada Ustaz Fadil Hadi ni yang Kak Ilim yang saban tahun mengadakan kursus bengkel-bengkel berkaitan dengan kiblat. Kita masuk, kita attend program-program tersebut, dan moga-moga kita akan tergolong dengan mereka yang diberikan pahala yang besar dalam melaksanakan fardu kifayah, insya-Allah. Baik ya tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, kita baru masuk dalam
perbahasan kita pada halaman 81. Baru kita masuk dalam halaman 81 insya-Allah. Baik. Okey. Tuan-tuan boleh lihat pada pengenalan kiblat merupakan sebahagian daripada syarat dalam pelbagai ibadah umat Islam, terutama solat. Baik, ini clear and cut lah kita katakan. Clear and cut lah. Saya besarkan sikit supaya tuan-tuan dapat lihat slide ini. Tak payah tengok saya pun tak apalah. Okey, tuan-tuan dapat lihat dengan lebih jelas. Jadi kalau kita lihat bahawa kiblat itu merupakan syarat daripada pelaksanaan ibadah. Seperti mana yang kita bincangkan sebelum ni dalam pelaksanaan waktu solat, dia juga menjadi sebab kepada pelaksanaan solat itu. Maka dalam perbahasan kiblat, maka dia menjadi syarat kepada pelaksanaan solat itu. Kalau dalam hukum wada'i, dia ada sebab, syarat dan juga mani, ada 3. Maka kiblat ini terletak pada syarat. Terletak pada syarat yang sebelum satu hukum itu terbina, maka dia perlulah ada sebab dan juga syarat dan juga mani. Ada yang kata 3, ada yang kata 5. Baik. Jadi dalam perbahasan ini penting kerana apa? Kerana kiblat merupakan syarat dalam pembinaan satu ibadat, terutamanya ibadah solat. Dan hukum-hukum yang kita dapat lihat berkaitan dengan arah kiblat ni, ada hukumnya yang jadi wajib. Yang jadi wajib lah, yang jadi berat pada kita ni tuan-tuan. Untuk kita menitik beratkan tentang pengetahuan kita berkaitan dengan kiblat, terutama dalam pelaksanaan ibadah solat. Ibadah solat yang menjadi fardu ain kepada likulli muslim, likulli mukallaf, kepada setiap muslim yang dikatakan mukallaf itu. Maka ketika itu tuan-tuan, perlulah kita menguasai ilmu berkaitan dengan penentuan arah kiblat. Supaya apa? Supaya kita dapat melaksanakan ibadah salat. La yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Dalam kaedah fiqh sebut gitu kan. Tidak ada sesuatu kewajipan kecuali dengannya, maka dia jadi wajib juga. Baik, tuan-tuan. Terutama bila kita perbahaskan dari sudut ibadat solat yang paling jelas, yang selalu kita berdepan setiap hari tuan-tuan, berkaitan dengan arah kiblat. Begitu juga dengan kita nak meletakkan jenazah ketika mana dalam liang itu, maka kita kena meletakkan jenazah tersebut menghadap ke arah kiblat. Jadi ini antara kerja sahabat-sahabat kita di Panggilan Falak Jabatan Mufti lah, yang menentukan arah kiblat masjid, menentukan arah kiblat surau dan juga tapak-tapak ataupun tanah-tanah perkuburan. Tanah-tanah perkuburan. Baik. Itu yang dikatakan wajib. Baik. Yang dikatakan sunat pun ada. Contohnya apa? Tilawatul Quran, zikir, tidur. Maka ini adalah hukum yang disebutkan sunat untuk kita menghadap ke arah kiblat. Manakala yang dikatakan haram, maknanya dalam perbahasan berkaitan kiblat ni ada juga yang dikatakan haram untuk kita menghadap kiblat. Apa dia contohnya? Iaitu ketika mana seorang itu buang besar, buang kecil, qada hajat lah kita katakan. Qada hajat. Kita dalam konteks ni kita sengaja menghadap ke arah kiblat dengan niat untuk menghina ataupun nak meremehkan arah kiblat tersebut, maka hukumnya menjadi haram. Namun tuan-tuan, dalam perbahasan para ulama menyatakan bahawa dalam konteks ada tandas yang ada dinding dan sebagainya, maka dia tidak termasuk dalam keadaan ini. Dalam keadaan ini. Pasal ialah tuan-tuan, kadang-kadang kalau dah tandas itu menghadap ke arah kiblat, contohnya kita masuk dalam tandas tersebut, mungkin susah pula kita nak pusing sana pusing sini kan. Jadi dan tapi yang penting itu ada penghalang. Ialah kalau dalam konteks kita dalam bangunan, kita di bandar ni jaranglah kita buang air di tempat terbuka. Yang dalam konteks yang dikatakan haram ni di tempat terbuka tuan-tuan. Baik. Itu dikatakan haram. Dan saya tambah sedikit daripada perbincangan kita ini yang tak ada dalam buku kita ini, iaitu arah kiblat ni juga satu arah yang berkah. Ini yang kami dapat dalam perbincangan ataupun dalam kuliah bersama dengan tuan guru kita, Fadil Ustaz Hanafiah. Arah yang berkat. Maknanya kalau kita nak ambil keberkatan pada setiap amalan yang kita lakukan, maka permulaan amalan tersebut ataupun sepanjang kalau boleh
perbuatan kerja tersebut yang kalau yang bersifat ibadah itu satu hal lah. Tapi kalau yang tidak bersifat ibadah, contohnya macam kita nak memulakan apa-apa pekerjaan seperti bermusafir ataupun seperti nak menanam pokok dan sebagainya, maka kita ambil berkah daripada arah kiblat itu dengan menghadap ke arah kiblat. Mungkin kita baca bismillah, baca Fatihah dan sebagainya, berdoa dan sebagainya, maka kita ambil arah kiblat itu sebagai arah yang berkah. Baik, tuan-tuan. Maka nak katakan di sini penting tak pentingnya arah kiblat tersebut kerana dia merangkumi pelbagai aspek ibadat dan juga dari sudut kehidupan manusia. Bahkan tuan-tuan ada kecenderungan di kalangan umat Islam membina rumah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi bahawa arah kiblat ini dianggap sebagai arah yang berkah, arah yang mempunyai keberkatan. Maka ketika itu tuan-tuan, saya kongsikan apa yang ditulis, yang dirakamkan oleh seorang yang pernah kami bertemu dengan beliau, itu Dr. David King, yang dalam slide ini ada tuan-tuan dapat lihat saya tampilkan di situ buku ataupun kajiannya berkaitan dengan kiblat itu, Finding the Qibla by the Sun and Stars. Okay. Penentuan arah kiblat dengan menggunakan matahari dan juga bintang. Ini antara buku ataupun hasil penulisan beliau berkaitan dengan bagaimana umat Islam satu ketika dulu mempelajari ataupun menguasai ilmu falak. Antara salah satu sebabnya ialah untuk menyelesaikan perbahasan berkaitan dengan waktu solat seperti mana kita bincang sebelum ni. Dan yang kedua adalah dalam menentukan arah kiblat kerana umat Islam sudah tersebar di seluruh dunia, telah pergi keluar daripada semenanjung Tanah Arab, dah pergi sampai India, China, sampai ke tanah Melayu kita ini, sampai ke sebelah Afrika dan sebagainya. Maka ketika itu umat Islam perlu, bila nak solat, mereka perlu tahu arah kiblat. Maka ketika itu banyak penulisan-penulisan telah pun dihasilkan. Antaranya tuan-tuan yang saya boleh kongsikan seperti mana, kalau dalam tuan-tuan tengok dalam gambar rajah yang ada saya tampal di dalam slide ini kan, ini antara salah satu daripada gambaran tentang bagaimana kedudukan Kaabah itu dan juga sudut-sudut di mana kedudukan negeri-negeri yang berada di seluruh dunia, negara-negara Islam yang berada di seluruh dunia itu arah kiblatnya ini. Kalau tuan-tuan tengok dekat ayat bawah tu kan, ayat bawah itu mana tu? Itu so, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kat bawah tu kan, tuan-tuan tengok, di mana saja kamu berada maka arahkanlah, hadapkanlah wujuhakum syatrah, wajah kamu ke arahnya. Jadi kita dapat di sini, ini antaranya. Dan antara yang kalau kita lihat para ilmuwan falak Islam, antaranya Ibnu Haytham, antaranya Al-Biruni dan banyak lagi tuan-tuan, telah menulis makalah-makalah ataupun buku-buku berkaitan dengan arah kiblat ini dalam nak menentukan arah kiblat. Mereka menguasai ilmu-ilmu seperti trigonometri dan sebagainya untuk mencari sudut penentuan arah kiblat. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan sedikit lah dalam sudut sejarahnya insyaAllah. Baik okay. Jadi itu antara kita nampak betapa pentingnya umat Islam satu ketika dulu menguasai ilmu berkaitan dengan falak ini semata-mata untuk apa? Untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan arah kiblat. Masya-Allah kan. Baik. Okey. Dan kita beralih pada halaman yang seterusnya 82. Okey, kita masuk pula dalam perbahasan berkaitan dengan ta'rif kiblat. Ta'rif dan kiblat. Ta'rif kiblat bukan ta'rif dan kiblat. Okey, tuan-tuan Okey. Ta'rif arah kiblat. Kita bincang dari sudut bahasa terlebih dahulu. Ta'rif arah kiblat. Kita tengok di sini antara apa yang dapat saya kongsikan dalam buku kita ni, ada kami letakkan satu sajalah dari sudut bahasa, iaitu daripada perkataan kalau ejaan bahasa Melayu ni KIB kiblat lah, tapi kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, dia merujuk kepada huruf qaf yang mewakili huruf Q tu, qiblah berasal daripada perkataan qabila, bermaksud menerima. Yang ketiga tu, menerima penghadapan. Maknanya kalau kita kata asal daripada perkataan qiblah itu yang menerima, qabila, menerima.
Itu antara salah satu maksud dia, di mana orang Arab ketika mana sesuatu yang menerima penghadapan, maknanya kalau kita letak satu objek di hadapan, objek itu kita sebut sebagai qiblah. Okey. Dan ada juga mengatakan bahawa maksud qiblah itu adalah maksud arah. Arah secara umumnya dia adalah arah. Arah mana? Arah lah. Bila kata kiblat itu arah secara umum. Dan antara juga dari sudut bahasa qiblah ini merujuk kepada menghadap. Menghadap maknanya kita nak hadap ke mana, maka itu disebut sebagai kiblah. Cuma dari sudut budaya orang Arab menggunakan perkataan kiblah ini selalunya dia merujuk kepada sesuatu yang bukan bersifat hidup. Contohnya kalau orang ni, kita tak katakan dari sudut bahasa ni, tak katakan kiblat orang tu pasal dia hidup, tetapi benda yang sifat mati, contoh macam bangunan, satu binaan, maka itu disebut sebagai qiblah. Okey. Dalam Quran, perkataan qiblah ini ada dua aspek ataupun dua makna lah. Saya ringkaskan tuan-tuan ya, insya-Allah. Dalam perbahasan, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, dalam yang kalau kita lihat pada permulaan juzuk yang kedua, saya qulu sufaha itu, di situlah tuan-tuan perbincangan berkaitan dengan kiblat itu hingga dua muka, hampir dua muka kalau bincang tentang kiblat itu. Dan antaranya kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ni, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir, tuan-tuan boleh rujuk pada halaman 82 dalam buku kita ini. Dan tuan-tuan boleh, kalau tak ada buku, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 143, ataupun dalam Quran tuan-tuan buka saja permulaan juzuk yang kedua itu, di mana perkataan qiblah di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ini, contohnya di mana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Baik, tuan, saya ringkaskan. Maknanya ila akhir ayat, maknanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam konteks ayat ini adalah bahawa wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu ini. Maknanya dalam konteks ayat ini tuan-tuan, dia merujuk kepada kiblah, kepada arah yang disebut nanti ni kita akan hurai sudut istilah tu, kiblah. Dan dalam surah Yunus ayat 87, surah Yunus ayat 87 ada dalam slide tu tuan-tuan boleh rujuk dalam slide yang saya kongsikan itu. Juga ada perkataan kiblah, tetapi lain sikit perbincangannya itu. Antara ayat itu berbunyi, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa basyiril mu'minin. Di mana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun ketika itu, hendaklah waj'alu buyutakum qiblah, hendaklah kamu menjadikan rumah-rumah kamu itu sebagai qiblah. Jadi apa maksud kiblah? Adakah ketika itu maksud kiblahnya sama macam konteks yang kita nak bincang ni? Kiblah itu tak. Maksud sini adalah dalam konteks surah Yunus ini, di mana Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu disuruh untuk menjadikan rumah-rumah mereka itu qiblah. Dalam tafsir menyebutkan tempat untuk solat, tempat sembahyang. Jadi qiblat dalam konteks surah Yunus ini menjadikan rumah-rumah kamu itu sebagai tempat sembahyang. Tempat sembahyang, bukan arah kiblat. Maknanya kalau arah kiblat tuan-tuan jenuh lah kan, banyaklah arah kiblat, setiap rumahnya ada arah kiblat kan. Jadi maksud dalam konteks surah Yunus ini dia berbeza berbanding dengan surah Al-Baqarah. Baik, itu antara apa yang kalau kita lihat dalam Quran, konteks yang perbincangan itu. Baik. Dan kita tengok pula pada takrif secara istilah. Antaranya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Imam Taqiyuddin, menyebutkan bahawa qiblah itu ialah Kaabah. Kiblat bila kata ini dari sudut istilah, maknanya apa yang kita bincangkan dari sudut bahasa tadi itu secara umum, arah yang menerima penghadapan, yang kita hadap,
apa yang kita hadap itu, apa yang yang menerima penghadapan itu, arah itu arah apa yang dimaksudkan dalam konteks bahasa itu dikhususkan dalam bentuk istilah, iaitu qiblat itu ialah Kaabah. Maka Kaabah itu dikatakan qiblah kerana setiap orang yang melakukan solat pasti menghadap ke arah kiblat, dan ia merupakan satu hukum yang telah diijma' oleh para alim ulama' bahawa jelas bahawa setiap orang yang nak melakukan solat yang fardu itu mestilah menghadap ke arah Kaabah, yang Kaabah itulah menjadi arah kiblat. Okey, dan disebutkan Kaabah kerana bentuknya tinggi, tuan-tuan. Ini dia punya huraian lain pula. Kaabah, Ka'bun itu biasa dalam bahasa Arab, Ka'bun ini dia merujuk kepada suatu binaan yang bentuknya 4 segi dan dia tinggi berbanding dengan kawasan sekeliling itu. Maka itu disebut sebagai Kaabah. Maka Kaabah itu disebut Kaabah kerana dia menonjol daripada bangunan-bangunan di sekelilingnya satu ketika dulu. Kalau banding hari ni lah ada lagi bangunan tinggi kan. Baik. Seorang ulama falak dari Indonesia, ini yang Alhamdulillah kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada Tuan Guru Tuan Guru Ustaz Pak Selamat Hambali yang ada di Semarang, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada beliau. Mentakrifkan suatu pentakrifan yang agak menarik di sini, iaitu dalam takrifan yang ketiga itu, iaitu arah hadap ke Kaabah mengikut arah yang terdekat. Arah terdekat, kalau dalam buku ni, arah terdekat menuju Kaabah yang melalui jalur terdekat dan menjadi keharusan bagi orang Muslim untuk menghadap ke arahnya ketika melaksanakan solat. Okey, baik. Ini yang nak kita bincang. Maknanya, okey. Pertama, tuan-tuan, kita clearkan dulu bahawa perbahasan berkaitan dengan kiblat ini adalah menghadap ke arah Kaabah. Dan kalau kata kiblat ini adalah, kalau kita lihat orang itu solat dalam keadaan biasa-biasanya, bukan keadaan darurat lah. Maknanya kalau kita tengok dia sembahyang di masjid, di surau, di rumah dan sebagainya, maka itulah kiblatnya, arah hadap itu. Baik. Cuma perbahasan yang ketiga ni menarik kerana disebutkan, Pak Selamat Hambali sebutkan arah terdekat. Arah terdekat. Okey. Yang kita nak bincangkan sikit tentang arah terdekat ni, apa maksud arah terdekat? Dalam slide ini ada saya tunjukkan sedikit tentang maksud arah terdekat itu. Tapi untuk lebih jelas kita tengok dalam slide yang inilah. Dia lebih besar sikit kan. Tuan-tuan pun nampak, saya pun lebih nampak dengan lebih jelas. Okey, baik. Dia dimaksudkan dengan arah yang terdekat. Tuan-tuan juga boleh rujuk halaman 84 lah. Halaman 84 tu. Ada kita bincang arah dekat, arah jauh tu kan. Okey, baik. Kalau dalam konteks kita di Malaysia, maka arah kiblat kita, kedudukan Kaabah ni berada di sebelah barat. Dan di sebelah barat, ataupun dengan lebih tepat tuan-tuan, di sebelah barat laut lah. Ataupun lebih tepat lagi tuan-tuan, di sebelah barat laut. Kalau itu lebih tepat lah. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kita di Malaysia, kalau kita diminta untuk pergi ke Kaabah, ataupun kita nak pergi ke Kaabah letak di Masjidil Haram. Masjidil Haram letak di negara Saudi. Saudi letak di Jazirah Arab. Kalau kita diminta untuk pergi ke Jazirah Arab, maka manakah arah yang kita pergi? Arah itu lebih dekat. Maka kita akan kalau kita pergi betul lah, naik flight dan sebagainya, naik kapal terbang ke, naik kapal layar ke, ataupun kapal laut ke, maka kita akan lalu ke sebelah barat dalam konteks kita di Malaysia. Kerana kita berada di sebelah timur, ataupun kita berada di sebelah tenggara Kaabah. Maka kita akan pergi ke sebelah situ. Itu arah terdekat. Tapi kalau sekiranya kita nak pusing ke belakang, maksudnya dalam gambar ni tuan-tuan dapat lihat kan, kita pusing ke belakang. Kita pusing ke belakang, maknanya kalau kita dalam konteks kita di Malaysia ni, kita pusing pergi ke arah ke sebelah, kita pergi ke sebelah timur dulu, kita pusing balik, kemudian kita lalu dekat sebelah atas tu, barulah kita sampai ke arah Kaabah. Maka itu dipanggil arah yang terjauh. Dalam konteksnya tuan-tuan, kalau kita boleh buat satu line untuk mengukur bagaimana kedudukan jauh dekat kita dengan Kaabah, jauh dekat kita dengan Kaabah,
Tuan-tuan dapat lihatlah antara yang boleh saya kongsikan antaranya tuan-tuan, kalau kita antara Malaysia dengan Saudi, kalau mengikut ke arah barat itu lebih kurang dalam lingkungan 6,700 plus kilometer. Tapi kalau kita pusing ke belakang, maka kita akan pergi ke arah yang jauh, iaitu lebih kurang hampir lebih daripada 33,000 kilometer. 33,000 kilometer. Dan ini maksudnya, jadi dalam konteks kita di Malaysia ni, arah kiblat kita itu nak ke mana? Arah kiblat kita nak ke sebelah barat ataupun ke sebelah barat laut. Dan itulah arah terdekat bagi kita menuju ke arah Kaabah. Ataupun dan itulah arah kiblat kita. Itulah arah kiblat kita. Okey, baiklah. Jadi saya harap tuan-tuan boleh dapatlah apa yang nak kita bincangkan, apa yang kita nak sampaikan, insya-Allah. Baik. Jadi ini antara perkara menarik, dan inilah tuan-tuan yang menyebabkan kalau kita lihat para alim ulama kita dalam bidang ilmu falak mengkaji tentang konsep ini. Kerana ketika mana seorang itu berada di luar daripada Mekah, mereka tak nampak Kaabah, mereka tak nampak Mekah, mereka hanya berpandukan kepada ijtihad dan tanda-tanda, maka mereka kena tahu berbanding dengan kedudukan mereka di mana kedudukan Kaabah. Maka ketika itulah mereka perlu tahu ilmu berkaitan dengan trigonometri, dengan mengira sudut untuk mereka ketahui di manakah kedudukan Kaabah itu. Baik. Ini satu benda yang sangat menarik yang kalau kita boleh bincangkan tuan-tuan dalam konteks yang lebih mendalam lah, insyaAllah. Mungkin dengan orang lain lah, dengan saya pun tak apa tidak. Okey, baik. Dan Masya Allah tuan-tuan, kalau kita lihat dari sudut besarnya Kaabah itu tidaklah sebesar mana kalau kita lihat dalam tinggi itu lebih kurang dalam 14 meter, dia punya lebar panjangnya pun lebih kurang dalam 12 kali 11 meter, maknanya satu bangunan binaan yang tak begitu besar lah. Dan tuan-tuan pun dah sampai ke Mekah, dah melakukan ibadat haji dan juga umrah, boleh lihatlah bagaimana Kaabah itu satu binaan yang tidaklah begitu besar, tapi tuan-tuan, ialah dalam hadis beritahu bahawa antara benda yang kita tengok tu dapat pahala. Antara yang kita, 3 benda yang kita tengok dapat pahala kan. Antaranya apa? Kita tengok Quran. Walaupun tak baca, tengok saja Quran dapat pahala. Yang kedua apa? Tengok wajah ibu kita. Tak kata apa, tengok saja maka dapat pahala. Yang ketiga apa? Tengok Kaabah. Udah letih dah tawaf tu kan. Udah letih tawaf, nak sembahyang pun dah tak lalulah letih kan. Nak berdoa pun tak ada, habis doa dah, tak tahu apa benda nak doa. Maka duduk dekat sudut mana-mana tuan-tuan, ambil air Zam-Zam, duduk kat tu, duduk cangkung ke, duduk lah apa pun tuan-tuan. Ambil air Zam-Zam minum, tengok Kaabah, maka tengok Kaabah itu dapat pahala. Dan tuan-tuan yang melihat Kaabah tu boleh kita tengoklah, terutama waktu malam kita pergi kan, waktu pagi pukul 2-3 pagi kan, kita tengok Kaabah tu, masya-Allah, satu binaan yang mendamaikanlah orang yang melihatnya. Dan itulah kita doakan moga-moga Allah Ta'ala berikan keizinan untuk kita, untuk Allah Ta'ala izinkan sekali lagi lah kepada sahabat-sahabat yang belum pernah, supaya kami doakan supaya berpulang untuk menjejakkan kaki di Masjidil Haram, akan dapat menatap bangunan Kaabah ini, yang satu bangunan yang cukup berkah tuan-tuan. Dan kepada kita yang tuan-tuan yang dah berulang kali pernah, moga Allah Ta'ala berikan lagi keizinan untuk kita dapat ziarah di masjid yang penuh dengan berkah ni, pahala berlipat kali ganda, masya-Allah. Baik. Jadi dari sudut ukurannya, oleh kerana Malaysia ni jauh daripada Kaabah, jauh daripada semenanjung tanah Arab tu, lebih kurang dalam 6,800 atau 6,700 km tadi tu, lebih kurang lah tuan-tuan. Maka selisih 1 minit dari sudut kiraan itu membesar lah. Dia mencapai sampai 3 km. 1 darjah mencapai 180 km. Ini dari sudut kiraannya tuan-tuan. Ini sudut kiraannya. Tapi ala kulli hal tuan-tuan, ini dari sudut pengiraan. Cuma dari sudut fiqahnya dia ada sedikit kata kelonggaran. Dalam kaedah fiqah disebut idza daqal amru ittasa wa idza ittasa daqa. Maknanya kalau dari sudut pelaksanaan berkaitan dengan arah kiblat itu, dari sudut ketepatan yang ketika mana seorang itu melaksanakan ibadat secara berseorangan ataupun melakukan ibadat itu secara jemaah di Masjid Surau, menghadap kiblat itu, maka adakah dia tak boleh lari walaupun 1 minit ataupun 1 darjah? Maka dalam hal ini
kalau pandangan saya yang dhaif ni lah tuan, pandangan saya ya hampir mustahil lah kalau kita berdiri itu tak lari langsung walaupun 1 minit, walaupun 1 darjah. Kerana 1 darjah 1 minit itu pergerakannya sangat halus lah. Tapi yang kita pegang ni adalah dari sudut pengukuran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengukur arah kiblat, maka mereka perlulah mengukur arah kiblat itu setepat yang mungkin. Dan kalau selisihnya 1 minit, itu selisihnya hingga mencapai 3 km. Kalau selisih itu mencapai 1 darjah, dah capai 180 km. Jadi ini antara contohnya lah tuan-tuan. Okey, baik. Okey. Tuan-tuan, seterusnya kita masuk pula dalam perbahasan selanjutnya. Kita tengok kepada halaman 86. Halaman 86, insyaAllah. Okey, kita ni dah ada lebih kurang 10 minit lagi ni. Rasanya macam tak sempat nak habis ni. Kan? Ini pula Ustaz Khairul suruh doa pula. Okey, insyaAllah lah. Okey, kita tengok pendalilan qiblah. Okey, seperti mana kita sebutkan tadi bahawa pendalilan qiblat ini, masya-Allah, kalau kita lihat, macam saya sebutkan tadi bahawa kita lihat dalam juzuk yang kedua tu bermula dengan saya qulu sufaha'u minan nasi ma yaqulu ila akhir ayat tuan-tuan, sampai halaman yang sebelah tu, sehingga setengah daripada halaman ataupun muka surat tu bercerita tentang kiblat. Maknanya hampir dekat 1 muka setengah berkaitan dengan kiblat. Tuan-tuan, ayat ini berkaitan dengan peristiwa tahwilu qiblah. Tahwilu qiblah, tentang peristiwa perpindahan arah kiblat. Dalam tafsir Hamka, tak silap saya tuan-tuan, betul, dalam tafsir Hamka menyebutkan bahawa kenapa peristiwa tentang arah kiblat ni sampai 1 muka setengah bincangnya. Okey, kerana ini menurut apa yang ada dalam tafsir Hamka lah, disebut bahawa kerana perbahasan berkaitan dengan arah kiblat ini adalah perbahasan ataupun hukum yang pertama dinasahkan hukumnya. Maknanya daripada umat Islam menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 ataupun selama 17 bulan setelah berhijrah ke Madinah, maka selepas daripada itu hukum ataupun arahan untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis itu dinasahkan dan digantikan dengan menghadap ke arah Kaabah. Menghadap ke arah Kaabah. Jadi sebab itu hukum ini adalah hukum yang pertama dinasahkan kalau kita lihat dari sudut tarikh tasyrik itu. Maka sebab itu nak mengkonfirmkan bahawa tahwil itu perubahan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke arah Kaabah itu betul-betul diarahkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ulang peristiwa ini sehingga 1 muka setengah di dalam Quran. Itu antara apa yang telah pun disebutkan oleh Pak Hamka dalam taksirnya. Baik. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam konteksnya sejarah ini, tadi telah pun saya sebutkan sebentar lalu berkaitan dengan sejarahnya itu. Kita ulang sikit lah. Okey, baik. Dari sudut sejarahnya, umat Islam ketika mana di Mekah, solat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, tetapi mengambil sudut berkaitan dengan Kaabah ni tuan-tuan. Okey, ini macam yang pandangan yang sebutkan tadi lah. Maknanya dalam pandangan yang pertama, ataupun dalam fasa yang pertama tuan-tuan, umat Islam menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Dalam pandangan yang pertama yang saya kongsikan tadi, sekaligus menghadap ke arah ke arah Kaabah, Masjidil Aqsa sekaligus. Pandangan kedua mengatakan bahawa umat Islam menghadap ke arah Kaabah terlebih dahulu. Pandangan ketiga, umat Islam menghadap ke arah Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Jadi pandangan-pandangan tersebut ala kulli hal melibatkan Masjidil Aqsa juga. Okey. Kemudian setelah daripada umat Islam berhijrah ke Madinah, maka ketika itu tuan-tuan, turunlah wahyu untuk apa? Umat Islam menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka waktu dalam fasa ketika mana awal-awal hijrah ke Madinah, umat Islam dalam 16 hingga 17 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dah tak lagi menghadap ke arah Kaabah. Yang kalau dalam pandangan yang pertama tadi mengatakan bahawa umat Islam pada awal-awal hadap ke arah Kaabah dari Masjidil Aqsa. Jadi dalam konteks di Madinah, umat Islam dah tak menghadap lagi ke arah Mekah,
atau ke arah Kaabah, tapi secara mutlaknya ketika itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Okey. Yang ketika itu kalau dalam konteks di Madinah, tuan berada di sebelah utara Madinah, berada di utara Madinah. Dan ketika mana umat Islam setelah 16 hingga 17 bulan peristiwa penghadapan ataupun menghadap ke arah Masjidil Aqsa itu, maka ketika itu Nabi SAW pun yang dalam keadaan sangat teringin supaya Allah Ta'ala menasahkan ataupun menurunkan wahyu untuk Nabi dan juga umatnya menghadap ke arah Masjidil Haram. Dalam tafsir Mutakin yang saya sebutkan tadi, antara sebab yang kenapa. Pertama, kerana Masjidil Haram ini adalah ataupun Kaabah ini adalah kiblat yang sangat rapat ataupun sangat dekat dengan Nabi SAW yang merupakan orang Arab, yang keturunan daripada Nabi Ibrahim, keturunan daripada Nabi Ismail AS. Jadi Kaabah itu adalah kiblat datuk dan juga nenek moyangnya, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Jadi lebih dekat dengan Nabi SAW. Nabi SAW pun lahir berada dalam sekitar kawasan di Mekah itu. Itu pertama. Yang kedua adalah kerana Kaabah ni lebih dekat dengan Arab. Kaabah ni lebih dekat dengan Arab. Kiblat yang disebutkan sebelum ni, Masjid Al-Aqsa ni adalah kiblat bagi orang-orang Yahudi. Tetapi Nabi SAW kan dalam peristiwa ketika Nabi SAW berada di Madinah itu, ketika Nabi SAW menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa dalam 16-17 tahun tu, orang Yahudi duduk peli-peli Nabi kan. Dia kata Nabi ni bawa, Muhammad ni bawa agama lain daripada agama kita tapi ngadap kiblat kita. Nabi SAW sabar je lah ketika itu kan, sabar je lah, kerana itu adalah perintah Allah Ta'ala. Tapi ketika mana setelah 16 hingga 17 bulan peristiwa itu berlaku, maka ketika itulah turunlah ayat. Dan antaranya tuan-tuan yang macam yang kita bincangkan tadi dalam suratul Baqarah ayat 144, antara ayatnya adalah memerintahkan Nabi SAW untuk apa? Untuk ketika itu menghadap ke arah Kaabah, menghadap Kaabah. Dan tuan-tuan ada beberapa tafsir yang kami kongsikan, antaranya pandangan yang telah dikemukakan oleh Imam At-Tabari, meriwayatkan semua hadis daripada Qatadah radhiyallahu an, menyatakan bahawa bagaimana Nabi SAW menghadap wajahnya ke langit, dan Nabi SAW suka kalau sekiranya Allah Ta'ala memalingkan wajahnya ke arah kiblat itu, ke arah Kaabah, sehingga Allah Ta'ala memalingkan padanya. Baik tuan-tuan, antara peristiwa yang sangat menarik saya cuba ceritakan dalam kisah yang ringkas. Kalau tak sempat tuan-tuan, kita continue pada next week lah tuan-tuan ya. Okey, sambungannya itu tentang kisah pemindahan kiblat ini. Baik, dari sudut sejarahnya tuan-tuan, para ulama sebenarnya pun tidak ada kesepakatan lah tentang peristiwa bilakah berlaku tahwil qiblah ini. Ada mengatakan bahawa ianya berlaku pada bulan Rejab tahun kedua Hijrah. Maknanya dalam, yang pentingnya ketika mana peristiwa ini berlaku, tuan-tuan, ianya berlaku selepas hijrah Nabi SAW. Nabi SAW berada di Madinah. Baik. Ada yang mengatakan bahawa berlaku pada bulan Rejab, dan ini adalah pandangan yang telah pun disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, pandangan ini tuan-tuan saya lihat dalam yang telah dikemukakan oleh Darul Ifta. Kemudian ada pula yang menyatakan bahawa peristiwa tahwil kiblah ini berlaku pada bulan Syaban pada tahun 2 Hijrah juga. Pada tahun 2 Hijrah juga, pada bulan Syaban. Okey. Dan ada pandangan ketiga. Pandangan ketiga iaitu berlaku pada bulan Jamadil Akhir ataupun Jumadil Akhir. Ini pandangan yang ketiga yang saya rasa jarang sekali lah kita highlightkan pandangan yang ketiga ini. Selalunya kita akan rujuk sama ada bulan Rejab ataupun bulan Syaban. Dalam konteks kita di Malaysia ni tuan-tuan, biasanya peristiwa tahwil qiblah ini selalu kita kaitkan dalam bulan Syaban. Dan tengah daripada negara-negara Arab, contoh macam di Palestin, saya dimaklumkan bahawa mereka menyambut peristiwa tahwil qiblah itu dalam bulan Rejab. Ketika mana kita menyambut peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka mereka meraihkan ataupun memperingati peristiwa tahwil qiblah itu kerana mereka berada di Masjid Al-Aqsa.
Jadi nak menguatkan kaitan umat Islam ini dengan Masjid Al-Aqsa, maka mereka memperingati peristiwa tahwil qiblah itu yang berlaku pada bulan Rajab. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Tapi ala kulli hal, kalau kita tengok dalam ketiga pandangan ini, kesemuanya bersepakat menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku selepas daripada hijrah Nabi SAW ke Madinah, iaitu dalam sekitar tahun 2 Hijrah. Dalam tahun 2 Hijrah. Baik. Dan peristiwa ini tuan-tuan berlaku, okey, kita ada seminit lagi tuan-tuan, saya cepatkanlah. Peristiwa tahwil qiblah ini berlaku ketika Nabi SAW berada di luar daripada Madinah, iaitu Nabi SAW berada di perkampungan Bani Salamah. Perkampungan Bani Salamah yang pada hari ini tuan-tuan, kalau kita lihat di perkampungan Bani Salamah ini ada satu masjid yang disebut sebagai Masjid Qiblatain. Ni tuan-tuan gambarnya tuan-tuan, Masjid Qiblatain, di mana Masjid Qiblatain inilah berlaku peristiwa tahwil qiblah. Berlaku ketika itu Nabi SAW diriwayatkan tengah solat zuhur, dan Nabi SAW datang ke perkampungan ini kerana ketika itu Nabi SAW nak ziarah Ummu Bishr bin Abi Barrah bin Al-Bara' bin Mabrur, tuan-tuan. Dalam buku ni disebut sikit tentang kisahnya itu, kerana beliau baru saja kematian anak lelakinya, dan ketika itu Nabi SAW tumpang untuk sembahyang zuhur ketika itu. Maka dalam riwayat mengatakan bahawa ketika Nabi SAW berada dalam rakaat yang kedua, maka ketika itu turunlah wahyu daripada Allah memerintahkan Nabi SAW tukar arah kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke arah Kaabah. Dan dalam buku yang saya kongsikan bersama hari itu tuan-tuan, antara buku yang saya rujuk berkaitan kiblat ni sangat menarik. Tajuk dia Sang Nabi Pun Berputar, ditulis oleh Mas yang berbahagia Ustaz Muhammad Ma'rufin Sudibyo. Ini buku Indonesia ni tuan-tuan. Menceritakan bahawa Nabi SAW berpusing dari sudut, maknanya kalau Nabi SAW asal menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa, maka kemudian Nabi SAW telah pusing. Kalau Masjid Al-Aqsa tu dia punya bearingnya, kalau tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan yang belajar falak ni tahulah bearing ni kan, azimut arah kiblat di ketika itu adalah 333 menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Maka kemudian Nabi SAW dipegang, dari riwayat tu dipimpin oleh malaikat Jibril untuk Nabi SAW pusing daripada Masjid Al-Aqsa pusing ke arah Mekah ataupun ke arah Kaabah, yang dari sudut kedudukan di perkampungan Bani Salamah itu ataupun di daripada Madinah itu adalah lebih kurang 175 darjah ke sebelah daripada utara ke sebelah selatan. Maka tuan-tuan, saya nak bayangkan macam mana peristiwa itu berlaku, wallahu alam lah tuan-tuan, ketika mana berlaku di perkampungan itu, di mana para sahabat ketika itu Nabi SAW tengah solat Jumaat, maka ketika itu ikut sekali lah sahabat-sahabat itu ke belakang. Ini antara gambar tuan-tuan. Alhamdulillah saya pun berkesempatan untuk ziarah di Masjid Qiblatain ini, dan ketika masuk dalam Masjid Qiblatain ini mihrabnya lah menghadap ke arah Kaabah ni. Cuma saya tengok ada ramai orang ambil gambar di sebelah belakang tu, maka rupa-rupanya tuan-tuan, di sini ada gambar dalam ni saya kongsikan ni. Di sini rupanya dia letakkan tanda bahawa inilah arah kiblat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa tu. Arah Masjid Al-Aqsa itu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh tahan sekejap, saya kongsikan video yang itulah. Ini tuan-tuan menghadap ke arah Kaabah dalam 175 darjah tadi saya kongsikan. Yang ini menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa 333 tu lebih kurang. Lebih kurang itulah. Kena belakang. Ini kalau tuan-tuan ada kesempatan, bolehlah ziarah di Masjid Qiblatain ini. Dan tuan-tuan, tapi jangan pula masuk dalam masjid itu tuan-tuan pergi menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa tu. Nanti buat ajaran lain pula. Okey, baik. Okey, jadi tuan-tuan, itu sedikit sejarah lah berkaitan dengan Kaabah ini. Jadi saya rasa tuan-tuan, ini sahabat kita daripada ni boleh teruskan ni. Tak apalah, saya rasa saya berhenti setakat sejarah ni. Nanti yang ini tuan-tuan saya akan sambung lagi ni insya-Allah untuk kita bincangkan berkaitan dengan penentuan cara mengetahui arah kiblat. Tapi dalam gambaran ni menunjukkan kepada kita bagaimana Kaabah itu kedudukannya diukur daripada sudut. Kalau kita tengok makna kedudukan Kaabah itu dia tidak
tepat ke arah utara, selatan, timur, barat. Kalau tengok di sini tuan-tuan, kedudukannya hampir dekat sebelah, macam sini ni macam di sebelah timur laut kan, di sebelah tenggara, lebih kurang gitulah dia punya kedudukannya. Apakah rahsianya, wallahu ta'ala alam lah tuan-tuan. Apakah rahsianya, wallahu ta'ala alam. Mungkin tuan-tuan boleh rujuk pada tuan-tuan guru yang lebih alim lah berkaitan dengan apakah hikmahnya bongkah ataupun kedudukan square Kaabah itu dia tidak tepat ke arah utara selatan, tetapi dia sengit sikit. Tetapi dari sudut kita biasa sebutkan ini rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, Hajar Aswad. Dan kalau kita pula daripada Malaysia ni, kita daripada sebelah Hajar Aswad. Dan wallahu ta'ala alam tuan-tuan, apakah kelebihan kita daripada Malaysia ni bila menghadap kiblat tu, menghadap terus tepat ataupun menghadap ke sebelah Hajar Aswad ni, wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Baik tuan, saya rasa setakat itu saja dulu untuk kita malam ni, insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya berhenti pada halaman 88 halaman 88 dalam peristiwa sejarahnya itu. Nanti insya-Allah kita akan sambung pula bagaimana cara mengetahui arah kiblat. Bagaimana cara mengetahui arah kiblat, insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya ucapkan terima kasih pada ashabul fadilah, para asatiza, tuan-tuan guru, sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti program kita daripada awal hingga akhirnya. Walaupun ada yang dalam keadaan kurang sihat, Allah Akbar, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada semua dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada dekat maupun jauh tuan-tuan, untuk kita sama-sama konsistenlah dalam menghadiri kuliah-kuliah dan juga pengajian-pengajian yang telah dianjurkan oleh Bangkit Falak dan Syumah Ulama, insya-Allah tuan. Doa insya-Allah insya-Allah memberi keberkatan daripada malam bulan Syawal ini dan juga memberi keberkatan daripada menjadi ilmu kita ni, insya-Allah lah. Moga-moga kita berdoa sikit, moga-moga tuan-tuan Allah Taala mengabulkan doa kita dengan kebaikan yang Allah Taala janjikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa ijtima'ana wa bisaril amalina waghfir lana dhunubana wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina li azwajina wa dhurriyyatina wa masyayikhina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma shfi maradana wa sahhi ajsadana wa shatti shamla a'daina wa ansurna 'ala man adana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli al-islam wal muslimin. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin. Allahumma salli al-ikhwan al-mujahidin al-mustad'afin fi Palestin wa khususan fi Gaza, fi Bait al-Maqdis, fi Suria, wa fi Myanmar, wa fi kulli makan wa zaman, wa min masharikil ardi ila magharibiha. Allahumma qawwi imanana wa hid sufufana wajma' qulubana ala mahabbatik. Irhamna ya Allah, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim. Sahil umurana wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Insyaallah tuan-tuan, moga-moga doa yang sama-sama kita panjatkan ini dengan berkat doa insya-Allah yang tuan-tuan aminkan, Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita di dunia akhirat. Dan pada sahabat-sahabat kita yang masih dalam keadaan tidak sihat, moga-moga Allah Ta'ala berikan kesihatan dan Allah Ta'ala lindungi kita daripada pandemik COVID-19 ini, dan Allah Ta'ala beri bantuan secara terus kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan.